Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan Sarofizah Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap secara berasingan Ketua Terus Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Thai dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman yang akan menamatkan perkhidmatan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima menghadap Isteri Ketua Terus Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Thai. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah sempena Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda menekankan perlunya usaha mengajarkan teknik menghafaz Al-Quran diperluaskan bersandarkan permintaan setiap peringkat masyarakat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'do Khairwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima menghadap secara berasingan Tuan Yang Terutama Jeneral Chelempon Sisawat Ketua Terus Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Thai dan Tuan Yang Terutama Sheikh Ahmad bin Hashil bin Rashid Al-Maskari Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Ketua Terus Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Thai berada di negara ini bagi lawatan rasmi selama 3 hari. Menyertai Tuan Yang Terutama ialah Puan Yang Terutama Bosara Kanchanalai, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Thailand, designate ke negara Brunei Darussalam, Jeneral Notapol Bungnam, Ketua Staf Angkatan Bersenjata di Raja Thai, Lieutenant General Natiwong Isaray, Pengarah Perisikan Angkatan Bersenjata di Raja Thai, dan Lieutenant Colonel Santichai Chompuchan, Ketua Penterjemah. Juga hadir Major General Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB. Majlis menghadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Jeneral Chelempon Sisawat. Negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Thailand menikmati hubungan erat yang sekian lama terjalin sejak tahun 1984 dengan kerjasama pertahanan telah diperkukuhkan melalui penglibatan dalam bentuk pertukaran lawatan, mesyuarat pertahanan dan ketenteraan, eksersis, latihan, pertukaran profesional serta kursus. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Sheikh Ahmad bin Hashil bin Rashid Al-Maskari yang akan menamatkan perkhidmatan. Tuan Yang Terutama telah menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada 25 Februari 2014. Sementara itu, di ruang lain Istana Nurul Iman, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berkenan menerima menghadap Puan Butsakon Sisawat, Isteri Ketua Terus Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Thai. Juga hadir Datin Umi Syafinah binti Haji Zaini, Isteri Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah
Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Datuk Lala Utama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, Kerajaan dan Rakyat Republik Indonesia bersempena dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, bersabda menekankan usaha-usaha mengejarkan teknik menghafaz Al-Quran perlu diperluaskan serta dimajukan bersandarkan kepada permintaan dan profil setiap peringkat masyarakat. Dulian Teramat Mulia bersabda demikian pada Majlis Haflul Takharuj Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah kali ke-10 pagi tadi. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Berangkat sama, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin, bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama dan Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan serta ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi majlis. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Abasa ayat 17 hingga 42 diperdengarkan oleh Ahmad Ridwan Azwani bin Haji Zainul Arifin. Selamatlah orang-orang beriman yang beramal soleh dengan penuh kegembiraan dan wajah yang berseri-seri. Menteri Hal Ehwal Agama dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan sejak 13 tahun program pengajian diploma aliyah kiraat diperkenalkan, negara telah melahirkan 193 graduan. Alhamdulillah, mereka bukan sahaja memberkati negara dengan hafalan ayat-ayat Al-Quran, kalamullah dan wahyu Allah, bahkan melayakkan mereka untuk menabur khidmat bakti dalam perkhidmatan kerajaan termasuk dalam angkatan bersenjata dan swasta. Dalam sabda, Dulian Teramat Mulia mengambil maklum dari sekalian ramai pelajar yang memasuki Institut Tahfiz saban tahun, hanya sebahagian kecil sahaja yang berjaya ke peringkat diploma dan seterusnya meraih kejayaan. Biarpun bilangan graduan yang terhad, namun kita yakin dengan kualiti yang terbaik dari setiap lepasan, keberkatan dan kerahmatan dari Al-Quran akan dapat menjamin masa depan graduan-graduan dan juga keselamatan dan kemakmuran negara serta melepaskan kita dari berbagai musibah. Pengajian tahfiz Al-Quran dan penguasaan qiraat yang diwarisi dari zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat masih lagi relevan hingga ke hari ini. Pengajiannya sudah semestinya mempunyai impak dan barakah serta manfaat dalam melestarikan berbagai cabang bidang pengajian Islam, khususnya sebagai teras dalam ilmu syariah dan usuluddin. Dulian Teramat Mulia juga bersabda, dewasa ini semakin ramai yang berminat untuk mempelajari teknik menghafaz Al-Quran. Dengan demikian, usaha-usaha untuk mengajarkannya perlu diperluaskan serta dimajukan bersandarkan kepada permintaan dan profil setiap peringkat masyarakat. Dalam hubungan ini saya mengambil maklum dan gembira untuk mengetahui bahawa beberapa pusat pengajian swasta yang dipelopori oleh usahawan tempatan, termasuk individu yang ditauliahkan Majlis Ugama Islam Brunei, telah tampil menawarkan
pengajian seumpamanya kepada orang ramai di negara ini. Saya berharap momentum perkembangan dan minat terhadapnya akan dapat dijadikan inspirasi kepada pihak-pihak yang berkenaan untuk seterusnya mengembang luaskan akses kepada program-program hafazan yang terbukti kepada golongan sasar tertentu ke arah melengkapkan sistem pengajian dan tadabbur Al-Quran yang dapat memacu negara Brunei Darussalam selaras dengan aspirasi untuk memantapkannya sebagai sebuah negara zikir. Al-Quran sebagai panduan utama meraih kejayaan dan kebahagiaan antara yang disentuh dalam ceramah khas bertajuk Keagungan Peranan Al-Quran yang disampaikan oleh Pengiran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Salahuddin. Al-Quran ditinggalkan, tidak dibaca, tidak difahami, hati akan menjadi keras dan mengeras. Hati yang keras sukar untuk hidayah petunjuk masuk ke dalamnya. Hati yang keras sulit untuk menerima nasihat dan teguran. Hati yang keras susah untuk masuk ke dalamnya ilmu yang bermanfaat. Dulian Tramat Mulia seterusnya berkenan menyempurnakan penganugerahan syahadah Diploma Aliyah Qiraat kepada 19 orang graduan. Daripada jumlah tersebut, 12 graduan menerima pangkat mumtaz yakni cemerlang, 5 menerima pangkat jaid jiddan atau sangat baik dan 2 graduan menerima pangkat jaid yakni baik. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Amin. Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah menyumbang bakti kepada negara dengan penyertaannya dalam musabakah hafazan Al-Quran peringkat serantau dan antarabangsa. Empat 423 kes COVID-19 disahkan sembuh hari ini. Laporan status harian normal baru COVID-19 menyusul selepas ini. Status harian normal baru COVID-19. 2 kes dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 423 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 82%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 55.4%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 76.3%. Kementerian Pertahanan hari ini menerima lawatan rasmi Ketua Terus Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Thai. Sejurus tiba di Bolkiah Garrison, Tuanan Terutama Jeneral Chelempon Sisawat
dialu-alukan oleh Major Jeneral Datuk Paduka Sri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Ini diikuti dengan perbarisan kawalan kehormatan daripada anggota tentera darat di Raja Brunei. Perhubungan pertahanan dua hala antara kedua-dua belah pihak berkembang dengan penglibatan yang merangkumi lawatan, mesyuarat pertahanan dan ketenteraan, eksersis, latihan, pertukaran profesional dan kursus. Isu-isu dan cabaran dalam kehidupan dibentangkan semasa perbincangan berbentuk forum atau hiwar terbawi anjuran College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SP petang tadi. Hiwar bertajuk Ahli Sunnah wal Jamaah dan isu aliran pemikiran semasa diperbincangkan oleh tiga pembicara dari Kupu SB, iaitu Dr. Haji Adnan bin Haji Besar, Rais Kupu SB, selaku moderator forum, Profesor Madya Dr. Yusuf Khalid, Profesor Madya dari Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah wal Jamaah dan Dr. Miqdar Rusdi, penolong kanan Profesor Fakulti Usuluddin. Hiwar antara lain menjelaskan secara terperinci sejarah serta latar belakang aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki. Walaupun menghadapi pelbagai cabaran, namun sebagai pelajar, ia tetap ditempuhi dengan sabar dan tawakal. Bagi para graduan Diploma Aliyah Qiraat Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, doa dan dorongan ibu bapa serta guru-guru menjadi kunci utama kejayaan mereka. Bijak mengatur masa, membahagikan masa untuk mengulang hafazan Al-Quran, untuk pelajaran lain, untuk berehat, untuk family bonding. Jangan pernah berputus asa dalam apa jua cabaran dan sentiasa tajdid niat tani. Kenapa tani ingin memasuki institut tani? Dan jangan berputus asa. InsyaAllah senang untuk dilalui walaupun berbagai rintangan yang akan dihadapi. InsyaAllah selepas ini saya akan meneruskan dalam bidang pekerjaan dan berkhidmat untuk masyarakat dan negara. Saya berharap ilmu ini dapat diperluaskan dan syabas kepada Institut Tahfiz kerana mengadakan program Diploma Aliyah Qiraat ini. Siap sedia dalam menyahut cabaran yang diberikan. Tawakal, usaha, perbetulkan niat. Mengenal pasti kesesuaian personaliti dengan kerjaya masa depan seorang pelajar dibentangkan semasa sesi taklimat kerjaya pada aktiviti Karnival Kerjaya Nisa sempena Makhrajan Haflul Takharuj ke-12 hari ini. Taklimat bertujuan membantu mahasiswa dan alumni membuat keputusan dan tindakan dalam pemilihan kerjaya yang lebih tepat. Satu lagi taklimat bertajuk Success Coaching Find UI menyentuh pendekatan dalam persediaan memohon pekerjaan dengan mudah. Beberapa peserta berpendapat taklimat menjelaskan lebih mendalam mengenai permintaan yang diperlukan dalam pekerjaan ketika ini. Secara kesimpulannya, apabila kita hendak mencari pekerjaan ataupun memilih apa jua kerjaya, pastikan kita tahu, kenal diri sendiri dan tahu apa yang ingin kita cari. Contohnya dalam mencari pekerjaan, make sure kita tahu pekerjaan tersebut dengan betul so that kita ni akan dapat kerjaya yang betul. After menghadiri taklimat tersebut, banyaklah hal yang saya telah pelajari. For example, tentang kesesuaian personaliti, kemahiran dengan kerjaya yang dipilihlah. Harapan saya agar mereka dapat menilai ataupun melihat kesesuaian personaliti mereka dengan persekitaran kerjaya yang mungkin mereka boleh apply nanti selepas menamatkan pengajian. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa menerusi Unisa Press sehingga kini telah menerbitkan 338 buah buku. 28 buku baru dilancarkan semasa Mahrajan Haflul Takharuj Unisa ke-12.
Dari jumlah tersebut, 12 buah buku dalam bahasa Melayu, 8 dalam bahasa Inggeris dan 4 dalam bahasa Arab. Di samping itu, 6 jurnal turut diterbitkan. Buku-buku terbitan UNISA dihasrat menjadi bahan ilmiah dan sumber rujukan masyarakat, khususnya para pengkaji bidang akademik. Antara tajuk buku-buku baharu tersebut, Balai Cerap Astronomi menjunjung wahyu mengukuh tamadun, model integrasi wakaf pengajian tinggi di Brunei Darussalam, panduan halal dan sembelihan haiwan abad ke-19 Masihi, pengenalan kemahiran abad 21 dalam pendidikan Islam. Jadi hasrat kita supaya ilmu dapat dikembalikan dan UNISA akan mengambil inisiatif untuk membangun kesemula ilmu ini dengan mencantumkan tentang kepaduan sains dan teknologi dan juga syariah Islam. Persediaan bagi kita ni Brunei Darussalam bagi memastikan penubuhan institut pengajian tinggi berdasarkan wakaf itu adalah selari dan sesuai dengan kedudukan kita ni sebagai negara Islam beraja. Berkenaan dengan panduan halal dan panduan sembelihan binatang yang mana ia merupakan satu panduan bagi masyarakat kita pada masa ini. Di antara kemahiran-kemahiran yang penting yang perlu ada pada pelajar-pelajar seperti kemahiran kolaborasi, kemahiran komunikasi, kemahiran regulasikan diri, kemahiran ICT, kemahiran karier dan kerjaya. Mengendalikan pengurusan jenazah dengan betul dan penuh keyakinan antara tujuan bengkel menyempurnakan jenazah bagi kelas bimbingan Muslimah Masjid. Lebih 20 Muslimah menyertai bengkel anjuran Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian Hal Ehwal Muslimah. Bengkel diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait dan akan dilaratkan ke daerah lain. Dalam membantu pelajar-pelajar Sanah Lapan mengulang kaji tajuk-tajuk pelajaran sebelum menghadapi peperiksaan, Sekolah Arab Belait pagi tadi mengadakan program Taj Najah yang disertai pelajar-pelajar dari sekolah-sekolah Arab seluruh negara. Selain mengulang kaji, pelajar diajar mengaplikasikan ilmu pengetahuan secara teori ke dalam bentuk permainan. Program Taj An-Najah ini bermatlamat mencapai fokus para pelajar untuk sentiasa berfikir dengan pantas dalam menyelesaikan apa sahaja permasalahan yang mereka hadapi semasa belajar. Seorang pekerja lelaki warga negara Indonesia dilaporkan lari daripada majikan. Ramai yang mempunyai sebarang maklumat mengenai keberadaan Robi Yoga Santosa berumur 28 tahun memegang nombor pasport C7203617. Hubungi Balai Polis Sungai Liang di talian 3230-250 atau 993 atau Balai Polis berdekatan. Sukan. Kejohanan bola sepak Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya bagi tahun 2021 menyaksikan pasukan Jabatan Ukur muncul sebagai juara. Perlawanan akhir berlangsung semalam di Kompleks Sukan Brakas. Perlawanan akhir adalah pertemuan antara Jabatan Ukur dengan pasukan gabungan pejabat ketua pengarah dan Jabatan Pentadbiran dan Kewangan Jabatan Kerja Raya. Dalam perlawanan ini, Jabatan Ukur yang berjersi hitam menang dengan jaringan 1 gol tanpa balas. Penyampaian Piala Kejohanan dan pingat disampaikan oleh Jurutera Awang Haji Amir Hishamuddin bin Pihin Orang Kaya Amar Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Zakaria, Setiausaha Tetap Infrastruktur, Perumahan dan Profesional Kementerian Pembangunan. Kejohanan dikelolakan oleh Jabatan Ukur.